Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana menemu kita lagi pada malam ni untuk meneruskan perbincangan ayat-ayat terakhir dari surah Al-Isra. Ahlan wa sahlan kepada Roy, Jamil Jamal, Nur Hasina, Nur Haslihah, top fan kita, Nur Azia, Ayub, Oyub, Ustaz Syafiq Murad, Puteri Nungan Tuhan, Hafizah Ridwan, Jamil Jamal, top fan kita, Firza Hamid, top fan, dan kepada Nurilis, top fan kita semua yang hadir pada malam yang mulia ni, yang tak sempat saya nak sebut nama-nama mereka, Izwati, Numala Mahmud, sebagai satu peringatan semula kepada surah Al-Isra yang telah kita bincangkan dari ayat 1 hingga menuju ke ayat-ayat penghabisan dalam kuliah kita sekarang ni. Ya, sikit peringatan bahawa surah Al-Isra ni terdiri daripada 111 ayat. Ia merupakan surah Makkiyah yang diturunkan Allah sebelum Nabi kita berhijrah ke Madinah. Dinamakan dengan Isra kerana permulaannya menceritakan perjalanan Nabi SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis itu, dari Mekah ke Palestin itu. Jadi berhubung dengan peristiwa Isra Nabi SAW ini, dia peristiwa itu disebut oleh Allah SWT jelas dalam ayat yang awal, dan kemudian surah ini juga menceritakan tentang isyarat bahawa Nabi kita beserta umatnya pada hari akhirat nanti akan menduduki tempat yang paling tinggi. Dan surah ni pula dinamakan juga dengan nama Bani Israel seperti disebut oleh para a'immat tafsir, macam contohnya dalam Abdul Mansur, bahawa kedua permulaan daripada ayat yang awal, daripada ayat kedua sampai ayat ke-8 dan hingga ayat yang akhir menceritakan tentang Bani Israel, bangsa yang asalnya kuat tapi mereka telah pun mengabaikan perintah Allah SWT lalu dihina oleh Allah SWT. Jadi dihubungkan kisah Isra dengan riwayat Bani Israel ini memberikan peringatan bahawa umat Islam juga akan melalui perkara yang sama seandainya mereka derhaka kepada Allah SWT. Jadi apa yang berlaku kepada Bani Israel itu juga akan berlaku kepada mereka andai mereka mengabaikan perintah Allah SWT. Kalau kita perhatikan, kita recap balik bincangan surah Al-Isra ni pada ayat-ayat yang telah kita bincangkan sebelum ini, bahawa pokok-pokok yang merupakan asas kepada surah Al-Isra ni, yang pertama sekali adalah perkara keimanan kepada Allah SWT. Jadi Allah tidak mempunyai anak, sama ada manusia ataupun malaikat. Allah pasti memberi rezeki kepada manusia. Allah punya nama-nama yang paling baik, dan Al-Quran merupakan wahyu daripada Allah yang memberikan petunjuk, menjadi syifa dan juga rahmah kepada orang-orang yang beriman. Dan kemudian dalam surah Al-Isra ni juga menceritakan kebangkitan hari di padang mahsyar nanti. Berkaitan dengan hukum hakam yang dibawakan oleh surah Isra ni adalah larangan-larangan yang Allah tetapkan, contohnya membunuh manusia, berzina, menggunakan harta anak yatim kecuali dengan jalan yang betul, kemudian ikut-ikutan baik dalam kata-kata atau perbuatan, larangan derhaka kepada ibu bapa, perintah Allah SWT supaya memenuhi janji, menyempurnakan timbangan kalau berniaga, kemudian melakukan salat 5 waktu pada waktunya. Ini antara perkara-perkara yang telah kita bincangkan dalam kuliah yang terdahulu, ya tuan-tuan. Lagi yang dibangunkan yang terdiri dalam surah Al-Isra ni adalah kisah-kisah, contoh kisah Isra Nabi kita Muhammad SAW, dan beberapa kisah berkaitan dengan kebejatan, penyimpangan, kejahatan Bani Israel terhadap Nabi-Nabi yang diutuskan kepada mereka dan juga kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian perkara-perkara lain yang turut disebut dalam surah Isra ni adalah bagaimana manusia dipertanggungjawabkan terhadap amal perbuatannya, beberapa faktor yang menyebabkan pembangunan dan kehancuran satu umat, kemudian petunjuk-petunjuk tentang pergaulan dengan orang tua, dengan jiran tetangga, dengan masyarakat. Kemudian manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan dalam pada itu manusia mempunyai sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang perlu diatasi, diperbaiki, walaupun mereka ni menduduki tangga termulia dalam penciptaan makhluk-makhluk berakal dan mukallaf di sisi Allah, tetapi manusia ni terdorong, berpotensi untuk melakukan kejahatan, perkara kemaksiatan dan keingkaran. Dan juga dalam kisah yang telah kita bincangkan sebelum ini berkaitan dengan ruh. Ini kita recap sikit tentang surah Al-Isra ni, begitu panjang telah kita bincangkan selama beberapa siri.
tuan-tuan merujuk dalam Facebook ni kuliah yang saya sampaikan daripada ayat yang pertama dari surah Al-Isra. Baik, pada malam ni kita lihat ayat yang ke-89, 90, 91, insya-Allah kalau sempat pada malam ni sampai ayat 96. Jadi bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibnu Katsir, tuan-tuan merujuk jilid kelima, muka surat 397. Ayat yang ke-89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا صدق الله العظيم. Dan sungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini tiap-tiap macam perubahan, tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkarinya. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu mancarkan mata air dari bumi untuk kami, atau kamu memiliki sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kami alihkan sungai-sungai, kamu alihkan sungai-sungai di celah kebun yang deras airnya, atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping ke atas kami sebagaimana kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan para malaikat berhadapan dengan kami, atau kamu mempunyai sebuah rumah dari hiasan, atau kamu naik ke langit, dan kami sekali-kali tidak akan percaya kenaikanmu itu hingga kamu turunkan ke atas kami sebuah kitab yang boleh kami baca. Katakanlah, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia menjadi rasul? Dan tidak ada seorang satu pun yang menghalang manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya, melainkan perkataan mereka, adakah Allah mengutuskan seorang manusia menjadi rasul? Katakanlah, kalaulah seandainya ada para malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, nescaya kami turunkan di langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul. Tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, ini adalah ayat yang telah kita bincangkan sebelum ni, bagaimana Allah SWT telah menjadikan Al-Quran ini satu mukjizat yang luar biasa, sehingga dikatakan oleh Hafizun Nail, penyair bumi Nil yang terkemuka, Ahmad Syauqi, ja'an nabiyyu nabil ayati fansaramat waji'tana bi ayatin ghairi munsarimi ayatuhu kullama tala judadun yazinuhunna tulul itqi wal qidami. Nabi-nabi Rasul-Rasul datang membawa berbagai mukjizat, tapi semuanya telah pun hilang di telan zaman. Kami hanya dapat membaca dalam Al-Quran penceritaan tentangnya, tetapi dikau wahai Muhammad SAW datang kepada kami dengan mukjizat daripada Tuhanmu, membawa ayat-ayat yang sangat indah. Ayat-ayat itu daripada masa ke semasa kami melihat padanya sentiasa indah dan sentiasa mendedahkan kepada kami perkara-perkara yang baru, yang hebat-hebat. Jadi walaupun mukjizat Nabi kita Muhammad SAW telah pun berlaku 1400 tahun lalu, tapi setiap hari kita baca Quran, kita rasa nikmat, kita seronok, rasa hati ramai, tenang, lapang. Panggillah mana-mana qari sekalipun untuk baca Quran, kita akan mendengar keayuan, kemerduan, kehebatan suara bacaan mereka itu, walaupun datang dari benua berbeza-beza. Ini anak-anak kecil pun menghafaz Quran, masya-Allah tabaraka wa taala. Tapi seorang kita pernah dengar lagu yang pernah menjadi top in the chart, lagu yang paling hebat, box office, movie dan sebagainya. Mungkin kita telah lihat sekali, kita telah dengar sekali, didendangkan kepada kita lagi pada kali-kali berikut, kita rasa sudah jemu dan muak. Inilah beza di antara kalamullah dengan kalamul bashar.
Telah saya bagikan contoh semalam, kata Said Qutb, bahawa walaupun tanah itu manusia mampu jadikan ia batu yang cantik, yang indah untuk menghiasi meja, dinding, rumah dan sebagainya, tapi setakat itulah ilmunya manusia bandingkan ilmunya Allah SWT. Daripada tanah itu jadi manusia boleh berkata-kata, berbagai-bagai rupa, bentuk, tinggi, bahasa, bagai-bagai bentuk rambut, muka, mata dan sebagainya. Maka inilah kehebatan Allah, kerana dalam hadis mengatakan fadlu kalamillahi ala kamil bashar ka fadlillahi ala bashar. Kehebatan kalam Allah nak dibandingkan dengan kalam manusia adalah seumpama perbezaan kehebatan Allah sendiri banding dengan zatnya mulia itu dengan manusia. Jadi ayat ke-89 ini menceritakan bahawa kami telah pun bawakan kepada kamu dalam Al-Quran ini berbagai-bagai contoh, bagai-bagai hujah, bagai-bagai pendekatan. Kata Dr. Ratik Nabulsi dalam tafsirnya, bila anda membaca Al-Quran, kita akan dapati bahawa pendekatan yang dibawa oleh Quran ini berbagai-bagai uslub, berbagai-bagai kaedah, berbagai-bagai cara, berbagai-bagai pendekatan. Jadi sebagai contohnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kalaulah kita melihat sungguh-sungguh apa yang terdapat dalam Al-Quran ini, kata beliau, bila Allah Subhanahu Wa Taala membawakan sarrafa ni maknanya qallaba, maknanya ada kepelbagaian pendekatan yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bentuk janji, ada bentuk amaran, ada kisah, ada perumpamaan, ada hikmah, ada peristiwa yang benar-benar berlaku, ada janji yang akan berlaku, ada gambaran daripada zaman azali lagi ketika kita semua belum diciptakan. Ini merupakan satu tanwi daqiq, kepelbagaian pendekatan Quran dalam mempersembahkan sesuatu perkhabaran. Ia merupakan mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita lihat dalam satu kisah itu, pendekatan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu bentuk saja yang dipanggil sebagai maudhu'i. Kalau cerita orang perempuan je sampai ke sudah, maka ia akan menimbulkan rasa malal, rasa bosan, tuan-tuan. Tapi bila kita baca surah Al-Baqarah yang panjang itu 286 ayat, dalamnya ada kisah Bani Israel, kisah munafiqun, kisah tentang apa lagi? Kisah tentang salat, tuntutan untuk perkara-perkara berkaitan dengan pembunuhan, perkara berkaitan dengan berbagai-bagai perkara dikemukakan dalam surah Al-Baqarah yang terdiri pada 286 ayat itu. Nescaya kita yang baca surah ini tidak rasa jemu. Kalau seseorang anak yang menghafaz Quran pun, uslub Quran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah itu memudahkannya untuk menghafaz surah yang mulia itu, kerana di sebalik ayat-ayat itu perkisahan yang dikemukakan adalah berbeza-beza. Ia bukan menjurus kepada satu topik semata-mata. Itu sebab ada orang mengatakan, kenapa Quran ini tidak ditandakan? Ada alamat istifhamnya, question marknya, ada komanya kat mana, ada tanda serunya kat mana. Tak boleh, tuan-tuan. Itu tidak berlaku, kerana ayat Allah SWT ni begitu general, begitu hebat, universal. Siapa saja baca, kitalah yang mampu untuk memahami. Ini merupakan satu nikmat bagi mereka memahami Al-Quran. Ini sebagai sebagai tadabbur itu, apabila dia membaca Quran, dia mengetahui bahasa yang dikehendaki oleh Allah, message yang dikehendaki oleh Allah itu berbagai-bagai dimensi, merentasi waktu dan zaman, tuan-tuan. Itu sebab bila Imam Az-Zamakhsyari, Jalullah Az-Zamakhsyari mengatakan di awal kitabnya, Alhamdulillahillazi ja'alani min ulama'il Arabiyyah, syukur pada Allah kerana Allah beri kesempatan kepadaku, peluang kepadaku untuk menjadi orang yang memahami bahasa Arab. Kerana tiada nikmat lebih besar daripada nikmat memahami kalamullah, membacanya, merasakan seolah ia turun pada waktu Nabi kita dihidupkan pada waktu itu. Merasa seronok kita bila baca Quran ni, kita dapat faham konteks yang dikehendaki oleh Allah pada ketepatan, ketelitian perkataan yang digunakan olehnya. Jadi bila Allah menyatakan fa'aba aktsarun nasi ila kufura, manusia ini kebanyakannya memilih untuk ingkar kepada Allah. Berarti dalam kehidupan ni, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini merupakan dalil bahawa manusia ini mukhayyar walaysa musayyaran. Manusia itu diberi pilihan oleh Allah SWT. Sebagai contohnya, kalau anda merupakan ketua jabatan majikan di sesuatu syarikat, maka anda pun pesan kepada pekerja-pekerja, besok tolong datang on time, punctual. Kita start pukul 9 pagi, saya nak start meeting tu pukul 9 pagi. Berarti kita semua kena siapkan diri kita supaya hadir menjelang pukul 9 pagi tu dah ada kat dalam bilik meeting. Jadi dengan arahan yang saya kemukakan sebagai majikan kepada para pekerja, berarti pekerja itu memiliki kesempatan, memiliki peluang untuk pilih datang tepat, datang lebih awal, ataupun datang lewat daripada waktu yang ditentukan. Begitu, tuan-tuan. Tuan nampak tak?
Jadi bila Allah menyatakan fa'aba aktsarun nas illa kufura, manusia ini dia pilih untuk ingkar juga kepada Allah walaupun Allah telah beri kepadanya peringatan demi peringatan. Allah mengutuskan kepadanya berbagai-bagai signal, berbagai-bagai message, berbagai-bagai arahan, tapi mereka tetap pilih untuk ingkar terhadap perintah Allah, sebagaimana seorang pekerja tadi yang memilih untuk ingkar terhadap arahan majikannya. Saya nak pukul 9 pagi semua dah ada dalam bilik meeting. Kenapa anda datang pukul 9 baru sampai, baru nak punch in, baru nak letak barang, pukul 9 suku baru nak terhegi-hegi masuk ke Dewan Mesyuarat, menunjukkan bahawa anda tidak prihatin kepada arahan yang telah ditentukan. Gitu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi bila Allah Taala menyatakan pula kisah tentang kaum Samud, nanti ada kesempatan kita baca surah Fussilat. Allah menceritakan tentang kaum Samud. Saya dah ceritakan sikit surah ni bila Allah menyentuh tentang kaum Nabi Salih dalam surah Al-Isra, sebahagian ayat yang telah kita bincangkan sebelum ini. Nanti kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan nak pergi menunaikan umrah, jangan lupa Zahdan Travel boleh membawa tuan-tuan ke sana, dan kita ada perjalanan pergi ke Madain Saleh untuk belajar dan mengambil pengajaran. Bukan duduk tidur bermalam, tak, kat situ kita lalu saja sebagaimana sunnah Nabi kita ajar pada para sahabat. Jadi bila Allah ceritakan tentang kaum Samud, wa ma samudu fahadainahum fastahabul ama 'alal huda, kami telah beri hidayah kepada kaum Samud untuk mengikuti kebenaran, tapi mereka tetap pilih untuk melakukan keingkaran dan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu taala. Jadi manusia memilih untuk derhaka kepada Allah. Kenapa? Sebagaimana majikan telah memberikan arahan tapi pekerja memilih untuk ingkar dan datang lambat, itu adalah di luar bidang kuasa majikan. Kerana dia yang memilih untuk derhaka, dia yang pilih untuk meninggalkan arahan Allah Subhanahu taala. Jadi bila melihat kepada ayat ini, inilah sikap ramai manusia walaupun Quran itu datang bawakan berbagai-bagai contoh. Ingat ya, kalau kita seorang businessman, kita baca ayat surah Isra ni dengan penghayatan, kita akan jumpa ayat ini menjurus kepada bidang kerja dan juga skop kehidupan kita. Kalau saya seorang bapa, saya baca surah Al-Isra, saya akan jumpa mutiara-mutiara bimbingan-bimbingan yang sangat indah kepada bapa bagaimana nak mendidik anak-anak menjadi manusia yang diridai Allah. Kalau saya seorang isteri, saya akan jumpa dalam surah Isra ni bila baca, kerana ia dibentuk dalam bentuk tasrif, talwin, tanwi'. Jadi pendekatan yang dibawa oleh Allah ni merangkumi semua benda, asal saja kita membuka minda kita dan baca dengan penghayatan keikhlasan, berusaha untuk meminta daripada Allah SWT hidayah. Baik, kemudian sampai kepada ayat yang ke-90, waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu mancarkan mata air dari bumi untuk kami. Ini kata siapa tuan-tuan? Kata para ulama ahli tafsir, contohnya Imam Al-Khazin dan tafsirnya, bahawa ini merujuk kepada sikap kebejatan perangai orang-orang musyrikin pada masa itu. Sebab nuzulnya, sebab ia diturunkan. Kerana pada zaman itu, seperti disebut Imam Qurtubi dan tafsirnya, ini merupakan ketua-ketua, pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin, mereka yang punya kedudukan dalam masyarakat Quraisy. Contohnya macam Utbah, Syaibah, Ibn Rabi'ah, Abi Sufyan, Nadhr bin Harith, Abi Jahal, Umayyah bin Khalaf, Abu Bukhturi, Walid bin Mughirah, dan juga Abdullah bin Abi Umayyah. Ini merupakan pemimpin-pemimpin yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan kesombongan, kejahatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas mereka mendapati bahawa kerja konspirasi dan juga kerja jahat mereka untuk memesongkan, memberhentikan pengaruh dakwah Nabi itu tidak berjaya. Kita tahu dalam kuliah yang lalu saya cerita pada tuan-tuan, dan tuan-tuan pun tahu dalam bab sejarah seperti kisah Ibn Hisham dalam sirahnya, bahawa golongan musyrikin ini telah pun berkumpul dan menawarkan kepada Nabi, in kunta inama ji'ta bihi turidu bima ji'ta bihi malan jama'na laka mal hatta takuna aktsaran malan. Wahai Muhammad, kalau datang kau ni membawa urusan ni untuk mengumpul harta, kami kumpulkan untuk kamu, kamu jadi orang paling kaya. Kalau kamu datang dengan urusan ni nak jadi pemimpin, kamu gilakan kepimpinan wahai Muhammad, kemaruk sangat nak jadi pemimpin, maka kami akan lantik kamu menjadi pemimpin kami, sehingga kami tak buat apa urusan melainkan dengan redha-Mu wahai Muhammad. Kalau kamu buat perkara ini kerana gilakan perempuan-perempuan cantik, kami boleh kumpulkan berapa ramai perempuan cantik untuk kau kahwini, kau jadi raja ke atas kami. Maka Muhammad, kalau yang datang ini merupakan gangguan jin, kami panggil tabib yang paling hebat untuk merawat kau sampai kau sembuh daripada gangguan perasaan psikologimu ini wahai Muhammad.
Tapi ini semua tidak mampu mematahkan dakwah Nabi SAW. Yuriduna yutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka cuba untuk memadam cahaya matahari, iaitu nur Allah, dengan mulut mereka. Masakan mampu dilakukan. Jadi akhirnya mereka pun dah putus harap. Kini mereka datang bertemu dengan Nabi, termasuk sepupu Nabi SAW, seorang bernama Abdullah bin Abi Umayyah. Pada masa itu kafir, tuan-tuan ya. Dia kemudian mendapat hidayah dan masuk Islam dan menjadi seorang yang sangat hebat Islamnya. Jadi mereka ni datang bertemu dengan Nabi SAW. Abu Sufyan masuk Islam, Ikrimah bin Abi Jahal pun saya telah ceritakan kemasukannya Nabi SAW. Asalnya penentang-penentang hebat dan tegar terhadap dakwah Nabi kita SAW. Akhirnya mereka datang bertemu dengan Nabi dan minta kepada Nabi kita supaya mengalirkan mata air di negara Hijaz. Kita tahu Hijaz negara kontang. Kalau tuan-tuan naik bas dari Mekah menuju ke Madinah atau sebaliknya, tuan-tuan akan lihat betapa kontangnya, panasnya, fata morgananya, di mana-mana panas. Walaupun pada musim sejuk, tapi nampak gersang sangat kawasan itu. Entah apa benda yang boleh hidup kat situ, tuan-tuan. Kalau kita naik kereta api dari Mekah ke Madinah pun sama. Kita akan lihat tempat yang gersang, seluas mata memandang. Maka pihak musyrikin Quraisy ini mengatakan kepada Nabi, sengaja untuk menghina Nabi, minta berbagai-bagai bukti, supaya dengan bukti itu mereka akan menyertai Islam kononnya. Yang pertama, mereka minta supaya diterbitkan mata air yanbu'. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan yanbu' ni datang dari perkataan naba', tuan-tuan. Naba'un, naba'. Naba' ni berarti mata air. Kalau ia berbeza daripada ain, uyun. Kalau sebut uyun, dia mata air yang mungkin akan berhenti ataupun terhenti bila tiba musim kontang, gersang, kemarau. Tapi kalau sebut perkataan yanbu' ni maknanya mata air yang sangat kaya dengan airnya, dengan mineralnya. Bagi menggambarkan permintaan mereka ni, ia merujuk kepada hyperbola, merujuk kepada satu benda yang bersifat ekstrim, iaitulah berkata mata air yang mengalir deras tanpa henti-henti, seperti kata para ulama tafsir, contohnya Imam Al-Asfahani, yanbu' itu. Jadi bumi Mekah Madinah ni, bumi Mekah ni bumi kering kontang. Perjalanan kena pergi Mekah ke Madinah, kita akan lihat tempat kontang, kering, gersang. Jadi mereka minta daripada Nabi kita, "Wahai Muhammad, keluarkanlah mata air yang mengalir deras tak berhenti-henti di tempat kami ini, supaya kamu tahu tempat ni kering kontang, tempat ni sempit, penanaman pun tak ada, peternakan pun tak berjaya mana. Wahai Muhammad, tukarkanlah, convertkan bumi ini, upgradekan, enhancekan dari sudut resourcesnya, supaya bumi ini menjadi bumi yang kaya dengan mata air dan boleh kami bercocok tanam." Padahal orang-orang Quraisy ni bukanlah mahir untuk bertani. Mereka merupakan businessman, traders. Kan Allah jadikan kita ni beza-beza, tuan ya. Orang katalah orang India ni bijak kalau jadi lawyer, cakapnya berbelit-belit. Kan tuan-tuan. Kalau orang Cina ni bijak berniaga. Kalau orang Melayu ni, apa yang bijak pada orang Melayu? Apa tuan-tuan? Apa bijak pada Melayu? Cuba kita cari sini ya. Jadi bila orang-orang Arab Quraisy minta untuk jadi petani, ni benda yang tak masuk akal, tuan-tuan. Mereka tak akan bertani kerana sikap mereka, sifat mereka, built-in character mereka ni, attitude mereka ni memang tak sesuai untuk jadi petani. Mereka memang merupakan businessman, traders yang arahan saja, mengeluarkan arahan saja. Ataupun mereka berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inab fatufajjiral anhara khilalaha tafjira." Ataupun kau mengalirkan, ataupun kau memiliki sebuah kebun kurma dan anggur, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dan tafsirnya, kebun kurma dan anggur ni kerana ia yang lazim dapat dilihat oleh orang-orang Arab. Mereka duduk di kawasan tanah Arab itu, mereka pergi berniaga di Syam, mereka pergi berniaga di Yaman. Di sana banyak kurma dan juga banyak anggur. Ada setengah mengatakan bahawa kerana anggur dan juga kurma ini merupakan buah-buahan yang paling tahan lama, yang paling banyak fungsinya. Buah kurma boleh tahan lama, buah anggur pun boleh dibuat macam-macam kismis dan sebagainya. Jadi Allah menyatakan dua jenis buah-buahan antara yang paling hebat yang diciptakan olehnya. Jadi buah ini juga boleh mendatangkan hasil perniagaan yang luar biasa. Kalau kurma itu sepanjang tahun kita makan, kan tuan-tuan, ada setengah pendapat mengatakan siapa yang tiada kurma di rumahnya, dia akan selalu lapar. Tapi jangan simpannya, makanlah tuan-tuan. Kalau kita dapat memiliki ajwa, lagi baik makan 7 biji sehari tiap-tiap pagi. Allah akan hilangkan segala bentuk racun dan juga sihir sama kita. Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurru sumun wala sihrun. Siapa yang makan kurma ajwa setiap pagi 7 biji,
Allah akan selamatkan dia daripada sihir dan juga selamatkan dia daripada racun. Umpamanya kalau seseorang itu dahulu selalu makan ubat atas nasihat doktor, kemudian dia pun pulih, doktor mengesahkan dia sudah pun discharge, tak perlu makan lagi ubat, tak perlu datang ke hospital lagi, maka mungkin makan dia akan ubat yang berlaku sebelum itu bertahun-tahun, perlu dirawat semula. Antara rawatan yang terbaik, amalkanlah habatus sauda, minyak zaitun, minum air zam-zam, minum air yang bersih. Ya, tuan-tuan kalau pergi ke Mekah ada teh, ada teh Arab, bukan syai Arabi, air si'nah, sejenis air yang ada dipetik daripada herba-herba tanah Arab, satu herba yang baik. Juga kalau kita tengok dalam buku, contohnya buku Indahnya Pemakanan dan Pengubatan Islam yang telah pun disediakan oleh pakar-pakar dari UKM dan dari Singapura, Indahnya Pemakanan dan Pengubatan Islam. Buku ni kita kena bacalah kat rumah, tuan-tuan, kerana ia mengemukakan bukan saja buah-buahan dan segala macam makanan yang ada dalam Quran dan hadis, malahan yang baik di tanah Melayu, kerana Allah menjadikan di setiap negara tu ada benda-benda yang baik, sebagaimana yang disebut tentang habatus sauda. Mungkin ada daun-daun yang baik di negara kita yang mempunyai nilai-nilai yang hampir sama dengan habatus sauda, kata pakar-pakar ini. Jadi ini antara buah-buahan disebut oleh Allah dalam Quran yang diminta oleh Arab kepada Nabi kita supaya adakan kebunan korma, kebun anggur dekat Mekah ni, mengalir pula sungai-sungai kat situ. Kalau kita lihat laras bahasa Arab yang digunakan oleh Allah kat sini kepada Nabi kita, au takuna laka jannah, ada bagimu. Mereka tak kata au takuna lana, untuk kami, tapi laka. Ini secara indirectly merujuk kepada satu penghinaan untuk Nabi kita SAW. Kerana orang-orang Arab Quraisy ini menilai kedudukan, keuangan dan juga kebendaan, pangkat dan juga harta itu ukuran yang penting, macam juga sebahagian orang pada hari ini. Jadi jangan tersilap membuat keputusan dalam apa juga keadaan, menilai orang pada kebendaannya. Mungkin kebendaan itu tidak kekal, tuan-tuan. Berapa ramai orang yang ada kebendaan, kekayaan, tapi bila Allah tarik kekayaan itu tak tinggal apa-apa untuknya, jadi miskin dia. Jadi orang Arab ini seolah-olah mengkehendaki mengatakan, Muhammad, kami tak perlu engkau saja, au takuna laka jannah, untuk engkau, Muhammad, untuk kami tak perlu, kami dah kaya raya, engkau yang miskin, engkau yang macam orang tak ada apa-apa, engkau yang kena ada, Muhammad, baru engkau berdiri sama dengan kami. Kalau engkau berdiri sama kami, baru kami nak dengar apa yang kamu kata. Ni kalau engkau hidup seperti ini, miskin, semua miskin, engkau nak cakap dengan kami, siapa engkau? Jadi seolah-olah mengandungi makna yang tersirat di situ, bentuk penghinaan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira, dan kau pancarkan di situ, alirkan sungai-sungai di celah kebun-kebun kamu itu, dan kebun kamu jadi makmur. Kami akan meyakini kamu ini utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kaum musyrikin menekankan bahawa kebun kurma anggur yang mereka usulkan adalah untuk Nabi. Ini difahami dengan perkataan laka, untukmu, khusus, tak disertai oleh orang lain. Di situ penyataan menunjukkan bahawa mereka tidak menginginkan manfaat daripada pemilikan itu, kerana mereka menganggap mereka lebih tinggi daripada Nabi. Bila engkau ada situasi itu dan juga keadaan seperti itu, barulah engkau akan duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi kami, duduk sama rendah dengan kami, barulah kami nak dengar kata-katamu, wahai Muhammad. Jadi Ibn Ashur, tafsir yang terkemuka dalam tafsirnya Tahrir Tanwir, berkata, sebenarnya penyebutan kebun kurma dan kebun anggur bukan usul dari mereka. Ini disebut dalam rangka usul memancarkan mata air di area yang tandus itu, sehingga seakan-akan mereka berkata, adakanlah mata air yang memancar airnya hingga dapat mengairi kebun-kebun semua orang, atau paling tidak pun kebun-kebun itu, ataupun tidak pun air itu dapat mengalir kebun kamu saja pun dah cukup lah, Muhammad, tak perlulah kebun-kebun kami. Kalau ada untuk kami bagus juga, tapi kalau untuk engkau pun dah cukup, supaya engkau jadi kaya. Engkau tak adalah minta-minta harta secara begini, engkau nak kumpulkan pengaruh, rupa-rupanya engkau nak harta, wahai Muhammad. Itu kata-kata mereka, seolah-olah nak membuka tembelang orang yang mereka sangat benci, padahal bukan begitu yang dilakukan Nabi, yang merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan yang digunakan oleh Allah ni kisafan. Kisafan ni jamak kepada kisfah. Jadi kisfah ni maknanya kepingan sesuatu. Sebahagian ulama memahami permintaan ini dalam erti mereka menuntut agar kepingan-kepingan dari bahagian langit jatuh menimpa mereka, contohnya macam meteor, macam tahi bintang. Ada juga yang memahaminya dalam bentuk kerikil-kerikil batu-batu yang jatuh, kerana mereka pun tahu apa yang pernah menimpa kepada Abraha
pada tahun Amul Fil. Jadi memang Nabi SAW pernah menyampaikan satu amaran buat mereka dalam surah Sabah ayat ke-9, inna sya' nakhsif bihimul ard aw nusqit 'alaihim kisafan minas sama'. Kalau kami kehendaki, nescaya kami akan benamkan mereka dalam bumi ataupun kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan di langit. Jadi amaran ni pernah dibacakan Nabi terhadap mereka daripada surah Sabah. Kalau kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, bila Allah sebut dalam ayat berikutnya, aw tusqitas samaa kama za'amta 'alana kisafan aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila, ataupun kau jatuhkan langit berkeping-keping atau malaikat berhadapan dengan kami, datang bertemu dengan kami. Malaikat yang kau ceritakan tu datang bertemu dengan kami. Buat apa perlukan kau? Kenapa mereka tak datang direct bertemu dengan kami? Aw yakuna laka baitun min zukhrufin aw tarqa fis sama' wa la nu'mina liruqiyaka hatta tunzil alaina kitaban naqra'u qul subhana rabbi hal kuntu ila bashar rasula. Dan ataupun kau memiliki rumah daripada emas, rumah yang cantik, berhias, rumah yang macam istana, ataupun kau naik ke langit, dan kami pun tidak akan beriman kalau kau naik ke langit sekalipun, melainkan kau bawa turun kepada kami kitab-kitab yang boleh kami baca. Kata para ulama tafsir, contoh tafsir Baghawi, bahawa nanti kau bawa turun kepada kami ni semua kitab, orang semua ada kitab, nanti kau ceritakan segala catatan amalan kami itu ditulis oleh malaikat. Malaikat tu kami nak tengok, kitab tu kami nak tengok, wahai Muhammad. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, perkataan za'ama ni kalau kita belajar dalam bahasa Arab, za'ama, datang dari perkataan az-za'mu. Az-za'mu ni dia merujuk kepada ucapan ataupun kepercayaan ataupun pendapat yang dinilai oleh hati sebagai satu yang mustahil ataupun bohong. Dia belum tepat. Za'ama ni macam menganggap-anggap, mengagak-ngagak. Itu perkataan za'ama, az-za'mu. Jadi mana-mana penggunaan dalam Quran perkataan za'ama ini dia kurang daripada zanna. Zanna ni menyangka, tapi kalau za'ama ni kita macam dah tahu benda tu tak betul, dah tahu benda tu tak akan berlaku. Jadi perkataan za'ama lain daripada zanna, lain daripada i'taqada, lain daripada perkataan contohnya tafakkara, lain daripada perkataan ra'a. Dia za'ama ni memang dalam hati orang yang berkata itu, dia tahu permintaannya itu permintaan tak munasabah, tak masuk akal. Jadi kalau kita lihat kaitan ayat ini daripada awal lagi, Allah menggunakan perkataan subhana banyak kali. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Subhana. Jadi subhan ni kita dah belajar perkataan mentasbihkan, menyucikan, mentanzihkan Allah Subhanahu taala. Jadi Nabi diperintahkan di sini untuk mengucapkan kata-kata itu kerana apa yang diminta oleh musyrikin itu benda yang tak masuk akal, benda yang tak munasabah boleh lakukan seorang manusia. Walaupun dia Nabi, dia tak mampu nak lakukan benda-benda itu semua. Ia hanya mampu dilakukan oleh yang memiliki zat luar biasa berkuasa, iaitu Allah SWT. Jadi bila permintaan itu permintaan yang tak masuk akal, maka Allah mendidik Nabi-Nya SAW untuk berkata subhana. Qul subhana rabbi, katakan wahai Muhammad, Maha suci Allah, aku ini hanyalah merupakan seorang rasul. Hal kuntu illa bashar rasula, bukankah aku ini hanya seorang manusia biasa? Aku ni hanyalah seorang manusia yang Allah lantik jadi rasul. Aku macam kamu juga, aku manusia macam kamu. Aku tak ada apa-apa pun yang melebihi kamu, melainkan aku ni mendapat wahyu daripada Allah SWT. Jadi kalau kita lihat pada muka 400 jilid kelima tafsir Ibn Kathir yang di tangan tuan-tuan warna biru ni, dan Allah SWT menyatakan Qul subhan rabbi hal kuntu illa bashar rasul, katakanlah maha suci Tuhanku, bukankah aku ni hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Jadi maknanya maha suci dan maha tinggi Allah dari adanya seorang hamba yang menghadap ke hadratnya untuk satu urusan kekuasaan dan kerajaan, tapi dialah yang membuat apa sahaja yang dikehendakinya. Jika dia mengkehendaki, dia memenuhi apa yang kamu minta. Jika tidak, dia tidak akan memenuhi apa yang kamu minta. Dan aku ni tidak lebih hanyalah seorang rasul kepada kamu. Tugasku menyampaikan apa yang telah Allah tetapkan, memberi nasihat kepada kamu. Sungguhnya aku telah melaksanakan hal itu. Yang lain terserahlah kepada Allah SWT. Jangan kamu nak paksa aku buat benda yang di luar kemampuan aku, kerana nanti kebinasaan akan menimpa kamu. Apa sahaja diminta oleh manusia kepada rasul yang diutuskan, bila rasul itu memenuhi permintaan itu, andai kata mereka tidak beriman, walaupun dah dibuktikan dengan permintaan ataupun mukjizat yang diminta oleh mereka itu, memang naaslah mereka nanti. Jadi Nabi telah memberi amaran kepada mereka, kalau aku penuhi segala yang kamu minta ini, kamu nak beriman. Kalau kamu tak beriman,
pada masa itu juga azab yang pedih akan berlaku kepada kamu, seperti berlaku kepada tempat namanya Sabak, seperti berlaku tempat namanya Madain Saleh, seperti tempat berlaku Laut Mati yang dikatakan tempat tenggelamnya kaum Nabi Lut itu. Dan begitu juga apa sahaja yang pernah menimpa kepada orang derhaka dan ingkar kepada Allah akan berlaku tatkala kamu menolak, sedangkan pembuktian telah pun ditunjukkan oleh Allah SWT. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, jadi dalam ayat ini kalau kita perhatikan betapa ia tidak aneh, padahal permintaan mereka di luar kemampuan manusia, bahkan ia mustahil lakukan. Dari sudut yang lain juga aneh, pelik, kerana risalah kenabian yang dianugerahkan Allah kepada seorang tidak menjadikan seorang rasul itu seperti Superman, seperti orang yang berkuasa yang boleh memenuhi segala permintaan manusia itu dalam sekelip mata. Dia boleh minta kepada Allah, Nabi itu boleh minta kepada Allah. Allah SWT dengan hikmah, dengan pengetahuan, kebijaksanaannya akan memberikan atau tidak. Kalau itu terjadi kepada seseorang, maka ia bersumber kepada Allah yang Maha Esa, sehingga tiada dapat dikaitkan keberadaan atau tidak itu dengan kebenaran Rasul, kerana yang menjadikan apa yang diminta itulah Allah. Dengan demikian, jawapan yang diajarkan Allah ke atas baginda ialah berkata, dalam ayat ini kalau kita lihat, Allah mengajar Nabi kita untuk Qul subhana rabbi hal kuntu illa bashar rasula. Katakanlah, bukankah aku ini hanyalah merupakan seorang rasul yang Allah naikkan pangkat aku mengatasi kamu semua sebagai seorang utusan. Aku hanyalah seorang manusia macam kamu, cuma pangkat aku yang lebih daripada kamu. Jadi perkataan rasul ini ditampilkan oleh Allah SWT bertujuan untuk menolak dugaan mereka bahawa rasul merupakan seorang memiliki kemampuan luar biasa yang terlepas daripada bantuan Allah, yang mana dia boleh buat apa sahaja tanpa redha dan restu daripada Allah. Itu adalah satu benda yang tak masuk akal, mustahil lakukan oleh seorang Nabi, kerana Nabi adalah manusia biasa. Dalam peristiwa bila berlakunya perang Uhud dan umat Islam tewas peperangan Uhud itu, maka Allah SWT menurunkan ayat, "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair wa ma masani as-su." Kalau aku ini seorang Tuhan, aku tahu musibah yang akan menimpa. Kalau aku tahu perkara-perkara gaib yang mana ilmu itu tidak ada pada aku kecuali diberitahu oleh Allah, kalau aku tahu perkara-perkara gaib yang akan berlaku, maka tentulah kita tidak akan kalah dalam perang Uhud ini. Tentulah kita tak perlu kalah dalam perang Uhud ini. Aku akan cari strategi yang kita menang. Orang kafir ini, mereka tidak ada kadar dan kadar, maka mereka berfikir di masa ke masa untuk buat time travel. Itu banyak cerita-cerita yang orang-orang kafir ini buat, seolah-olah nak reverse ke belakang, betulkan kesilapan-kesilapan berlaku dalam hidup mereka. Itu semua merupakan perkara-perkara dongengan, tuan-tuan, kerana kita tidak dapat mengetahui apa yang menimpa kita pada masa akan datang untuk kita perbaiki keadaan sekarang. Kita hanya mencatur, mencuba, mentadbir yang terbaik, dan selebihnya menyerahkan diri kepada Allah SWT di atas prinsip yang telah kita pelajari untuk berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lepas kita berusaha, kita menyerahkan kepada Allah, kerana menyerahkan kepada Allah itu berarti kita meyakini siapa yang kita serahkan urusan itu adalah orang terbaik untuk mentadbir, menjalankan satu perkara selepas kita berusaha sebaik mungkin. Jadi ayat ke-93 ini dan dua ayat berikutnya 94-95 semuanya diakhiri dengan perkataan yang sama, iaitu Allah menyatakan perkataan Rasulah ia adalah ciri tersendiri yang tidak ditemui selain daripada tempat ini, dan berkata tidak ada ayat yang kata akhirnya sama dengan tiga ayat secara berturutan kecuali apa yang kita dapat temui dalam surah Al-Isra ini. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Kemudian datang ayat 94-95. Wa ma mana'an nasa ayyuminu iz ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyarar rasula qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'innin nazalna 'alaihim minas sama'i malaka rasula. Dan tidak ada satu menghalang manusia untuk beriman tak kala datang petunjuk kepada mereka kecuali perkataan mereka, adakah Allah mengutuskan seorang manusia menjadi rasul? Mengapa Allah mengutuskan seorang manusia menjadi rasul? Katakanlah, kalau seandainya ada malaikat yang berjalan sebagai penghuni di bumi, nescaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul. Lihat muka surat 401 jilid ke-5 tafsir Ibn Kathir. Allah berfirman, wa ma mana'an nas, tidak ada satu yang menghalang manusia, itu kebanyakan manusia. Makna kat sini taglib, imbabi taglib, merujukkan sebahagian besar daripada manusia. Ayuk minu, untuk beriman, mengikuti para rasul, melainkan ketidaktertarikan mereka terhadap pengutusan Nabi di kalangan seorang manusia. Orang-orang kafir ni banyak alasannya.
Jadi mereka mempersoalkan kenapa malaikat datang daripada kalangan manusia. Manusia pun lemah macam kami, manusia pun tidur macam kami, sakit macam kami. Kenapa tak datangkan malaikat sebagai rasul? Para ulama semua menceritakan kalaulah malaikat ini menjadi rasul, maka nanti kita akan menjadikan itu hujah untuk tidak dapat mengikut mereka. Kita akan berkata, macam mana saya nak buat begitu? Malaikat dia tak tidur malam. Macam mana nak jadi contoh perkahwinan yang direstui oleh Allah? Malaikat tak berkahwin. Jadi Nabi-Nabi yang diutuskan Allah semuanya tidak valid untuk jadikan contoh, kerana berlainan zatnya daripada manusia. Kalaulah malaikat jadi Nabi, maka kita tidak akan dapat contoh 100% nak mengikuti cara yang betul yang Allah kehendaki, kerana manusia banyak berbeza daripada malaikat. Gitu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi Allah berfirman supaya mengingatkan akan kelembutan rahmatnya terhadap manusia, dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka supaya mereka dapat memahami, memperoleh pengertian darinya, dan mungkin boleh berbicara memahami situasi sebagai manusia. Kalau mereka sakit, Nabi pun sakit sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mengalami tekanan, ketakutan kerana datangnya musuh untuk menyerang, maka kita manusia pun dalam suasana takut. Itu sebab kalau kita takut sangat tuan-tuan kepada kejahatan orang, anak kita sebagai contohnya, pergi sekolah asyik kena buli je. Ada doa yang Nabi anjurkan kita untuk baca. Apa doa yang tuan? Allahumma kfini syarra fulanin bima syi'ta. Allahumma kfini syarra fulanin bima syi'ta. Allahumma kalau kita baca untuk anak lelaki kita, Allahumma kfihi syarra fulanin bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah anak aku daripada dibuli orang dengan apa sahaja cara yang terbaik yang kau tahu ya Allah. Allahumma kfihi, ya Allah cukupkan, lindungilah anakku itu. Allahumma kfihi syarra fulanin, kejahatan fulan bin fulan dengan cara yang kau kehendaki, bima syi'ta. Tuan-tuan, Ustaz tak clear, video blur. Siti Ara yang lain dapat tengok saya dengan baik tak? Lama dah cakap ni, dekat 1 jam dah tuan-tuan, tak dengar kuliah saya. Dengar jelas ke? Saya pun tak perasan, tak tengok tuan-tuan yang komen. Maaf tuan-tuan ni, jelas ke? Jelas ke tuan-tuan? Cuba jawab. Amelia Tambi Hussein, Juliana, terputus-putus terputus-putus, masya-Allah. Kenapa line tak clear agaknya? Maafkan saya tuan-tuan, saya pun tak tahu apa berlaku ni. Clear Ustaz, nama bila serta clear, alhamdulillah. Yang tak clear tu mungkin kena buat sesuatu ke? Jelas Ustaz. Nazia Ayub kata jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. TM Unify pun bagi bantuan yang banyak kepada kami untuk memastikan line ni clear, jelas. Kalau tak jelas juga, mungkin ada kesilapan di mana-mana tuan-tuan. Baik, kembali kepada doa untuk anak kita, anak perempuan kita. Sekarang kadang-kadang budak perempuan pun kena buli. Kita takut, kita tengok dekat YouTube ada orang hantar, dekat WhatsApp ada orang hantar budak perempuan kena buli sampai meninggal dunia. Kalau anak-anak kita takut dibuli di sekolah, baca doa yang Nabi baca tuan-tuan. Allahumma kfiha syarra fulanin bima syi'ta. Allahumma kfini, kalau untuk aku, untuk diri kita, Allahumma kfini, ya Allah cukupkan aku, syarra fulanin bima syi'ta, kejahatan fulan bin fulan itu dengan cara yang terbaik yang kau lebih tahu. Kalau kita baca untuk anak lelaki kita, Allahumma kfihi syarra fulanin bima syi'ta. Ustaz Syafiq Murad tolong tuliskan doa ni nanti. Terima kasih Ustaz Syafiq Murad. Kalau anak perempuan kita, Allahumma kfiha syarra fulanin bima syi'ta. Zaman sekarang menyaksikan bukan saja budak lelaki yang nakal, kadang-kadang budak perempuan pun nakal. Takkan pula ayah nak pergi ke sekolah, pergi pukul orang yang kacau engkau tu nak. Kau pandai-pandailah selamatkan dia, kawallah dengan orang baik-baik yang kuat. Datanglah ke masjid awal, ke surau awal. Nanti orang nak buat jahat pada engkau pun tak tergamak. Latih anak-anak kita dan doakan untuknya selalu tuan-tuan. Allahumma kfini syarra fulanin bima syi'ta, ataupun Allahumma kfihi syarra fulanin bima syi'ta, ataupun Allahumma kfihim, ya Allah selamatkan anak-anak aku semuanya dari kejahatan orang-orang itu dengan cara yang kau saja tahu. Baik tuan-tuan, Zam Khamis gambar je semalam, bunga belakang tak clear apa ni. Jadi Nabi kita SAW juga mengalami tekanan kerana baginda merupakan manusia.
Ketika Aisyah radhiyallahu anha mengadu kepada Nabi bahawa beliau sakit, Nabi bersabda, aku pun sakit macam kau sakit wahai Aisyah, aku pun pening juga seperti kau pening. Jadi sakit kepala, pening dan sebagainya itu adalah hadiah daripada Allah untuk kita, untuk menghapuskan dosa-dosa berlaku kepada orang biasa, berlaku kepada Nabi. Sedih berlaku pada orang biasa, berlaku pada Nabi. Jadi janganlah dianggap bahawa Nabi ini merupakan Superman yang apa sahaja yang kamu nak minta dia boleh laksanakan. Dia tidak boleh laksanakan melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ayat yang kita bincangkan ini bila Allah menyatakan وَمَا مَنَعَنَا سَأَيُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا وَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. Tiada satu yang menghalang manusia untuk beriman, tak akan datang petunjuk kecuali mereka berkata, adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Katakanlah, kalau seandainya ada malaikat yang berjalan-jalan di bumi, nescaya kami akan turunkan di langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul. Sungguh seandainya, kata Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya muka 402 jilid kelima, boleh lihat tafsir Ibn Kathir warna biru ni. Sungguh seandainya jika Allah mengutus malaikat kepada manusia, nescaya mereka tidak mampu menghadapinya, tidak pula dapat ambil pengajaran daripadanya. Seperti yang dikatakan tadi, nanti mereka akan kata nak kahwin tak ada panduan, kerana Nabi itu seorang malaikat, dia tak berkahwin. Kalau ada pula yang berkata makan, macam mana cara makan? Kita tak belajar daripada dia kerana dia malaikat, dia tak makan. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, oleh kerana itu Allah berfirman kepada para hamba-Nya, qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'innin. Kalau seandainya ada para malaikat yang berjalan-jalan di muka bumi sebagai penghuni di bumi, maknanya dimaksudkan ini sebagaimana yang kamu biasa lakukan atau kerjakan di bumi, maka kami akan lanazalna alaihi minas sama'i malaka rasula. Nescaya kami akan turunkan di langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul, iaitu di kalangan mereka sendiri. Ketahuilah ketetapan ini berlaku kerana kalian adalah manusia biasa, maka itulah kami turunkan kepada kamu dari kalangan kamu sendiri, kerana ia merupakan satu tanda kelembutan kasih sayang Allah supaya kamu dapat belajar daripadanya. Berbanding dengan kalau lantikan itu daripada seorang malaikat, tentulah kamu tidak dapat belajar apa-apa daripadanya. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, jadi kita telah lihat bagaimana kebejatan perangai orang-orang musyrikin pada masa itu yang minta kepada Nabi supaya datangkan air, mata air, kemudian bukan ain, bukannya uyun, tapi minta supaya ya Nabi yanbu', maknanya mata air yang keluar mengalir deras, kalau kemarau saya pun tak berhenti airnya. Ini permintaan melampau-lampau. Kemudian minta sungai mengalir lagi, minta supaya ada kebun anggur, kalau tak ada pada semua orang, pada engkau pun cukuplah Muhammad, kerana itu dengan cara itu engkau boleh upgrade dirimu berada pada level kami, barulah kami nak dengar kata-katamu. Kemudian bila perkara itu diminta kepada Nabi, disertakan pula dengan permintaan ancaman. Tadi minta benda bersifat nikmat, sekarang minta benda bersifat azab. Autus kata sama kama za'amta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, ayat ke-92 tadi tuan-tuan ni. Jadi minta kepada Allah bentuk-bentuk perkara yang membuktikan Nabi itu benar-benar seorang utusan Allah adalah jatuhkan langit berkeping-keping, ataupun datang Allah sendiri, malaikat sendiri membawa bukti, membawa kitab-kitab, membawa menunjukkan Islam itu kebenaran, ataupun engkau sendiri menjadi orang kaya, wahai Muhammad, rumahmu kaya. Ukuran kekayaan ini menjadi satu perkara penting pada orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang kafir untuk pengetahuan tuan-tuan. Sedangkan orang-orang beriman tak pernah menjadikan itu ukuran kebenaran. Kita kalau nak jadi ukuran kebenaran, kita kena tahu kebenaran itu, bukan kita kena ukur pada oh hebat fulan, kereta dia je hebat, oh fulan hebat, duit dia banyak. Ini semua tidak boleh dijadikan ukuran. Kalau itu jadi ukuran, tentulah Firaun orang yang betul kerana hartanya banyak. Musa AS tidak ada punya apa-apa. Kalau nak dikatakan pangkat itu penting, Haman itu lebih tinggi kedudukannya, Qarun itu kaya raya, Firaun itu punya kuasa. Nabi Musa ada apa? Kalau nak jadikan ukuran kekayaan ini sebagai bukti kebenaran, tentulah Nabi kita Muhammad SAW insan yang sangat sederhana banding Abu Jahal yang kaya raya itu. Abu Bukhturi yang telah kita bincangkan, Nadhr bin Harith, Abdullah bin Abi Umayyah pada masa itu. Ini semua merupakan jago-jago pemimpin orang kaya, jutawan, hartawan,
orang yang berkedudukan di kalangan struktur kepimpinan masyarakat Arab zaman dahulu. Tapi itu bukan ukuran dari sisi Allah. Sebab mentaliti nak jadikan benda-benda ni semua sebagai ukuran, tuan-tuan, adalah satu kesilapan sebenarnya. Tegur anak-anak muda kita, orang-orang keliling kita dengan baik, dengan hikmah, bahawa engkau kalau nak jadi hamba Allah, tak semestinya engkau kena kaya. Bahawa engkau boleh jadi hamba Allah, bahawa engkau boleh berderma macam fulan bin fulan, orang itu orang ini. Kamu nak jadi hamba Allah dengan RM1 yang kau derma pun, kerana yang kocikmu cuma ada RM5 saja, kamu dah jadi kekasih Allah SWT. Tapi kalau seorang itu punya harta berbilion, yang diberinya cuma sedikit yang dimiliki hanyalah untuk tujuan CSR, apa nilainya sisi Allah, tuan-tuan? Maka jangan kita tertipu, ya, seperti orang-orang kafir yang sentiasa menjadikan ukuran kebenaran ini terletak pada kebendaan. Jadi dalam ayat ini mereka berkata, wahai Muhammad, engkau memiliki rumah atau engkau ada tangga naik ke langit, kami tetap tidak beriman denganmu, wahai Muhammad, walaupun engkau ada tangga naik ke langit, sehinggalah engkau bawa turun untuk kami kitab-kitab yang tertulis di atas kitab itu nama kami masing-masing. Qul subhana rabbi hal kuntu ila bashar rasulah. Katakan kepada mereka, apakah kamu minta ni benda-benda yang tak masuk akal ni? Kamu sedar tak aku ni manusia macam kamu? Cuma aku hanyalah seorang rasul yang Allah utuskan. Itu sahaja yang bezakan aku. Ada permintaan lagi dikatakan oleh Abdullah bin Abi Umayyah ni kepada Nabi kita Muhammad SAW, seperti disebut dalam kitab-kitab tafsir Qurtubi contohnya. Ada satu lagi permintaan yang bukan-bukan. Dia berkata kepada Nabi kita, wahai Muhammad, barulah datang kepada wal yab'ath lana man madha min abaina. Baru datang, kami ni, kita ni keluarga yang sama kan, Quraisy kan, bawa kepada atas Qusay bin Kilab. Baru datang kepada kami datuk kita bernama Qusay itu, bangkitkan dia daripada tempat tidurnya, bangkitkan dia daripada persemadiannya, datang bercakap depan kita, kamu semua kena ikut Muhammad ini, dia datuk kita, kita bertemu, family tree kita bertemu kat dia, barulah kami nak dengar, wahai Muhammad. Ini kata-kata gila, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini kata-kata yang tidak bertanggungjawab, kerana ia satu permainan, satu lambang rasa bagaimana mereka telah gagal, kegagalan mereka untuk memperdaya dan juga menggoda, memberhentikan dakwah Nabi ini tidak berlaku. Akhirnya mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak mempunyai asas, kata-kata yang penuh dengan dongengan dan persendaan terhadap Nabi kita SAW. Baik, jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, bila kita lihat ayat ini, akhirnya Allah Ta'ala mengajar Nabi SAW untuk berkata, Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Kalau itu juga yang kamu minta, wahai Muhammad, kalau itu juga yang mereka minta, wahai Muhammad SAW, katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi aku dan kamu sekalian, sungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Ayat ini kita tutup kuliah pada malam ni, tuan-tuan, muka surat 403. Allah berfirman seraya membimbing Nabi Muhammad SAW untuk memberikan hujah kepada kaumnya atas kebenaran yang dibawanya, bahawa Allah menjadi saksi, cukuplah. Allah maha mengetahui apa yang aku sampaikan kepada kamu. Seandainya aku dusta terhadapnya, nescaya dia akan menimpakan seksa yang pedih kepadaku. Umpamanya anak-anak kita lah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dia pergi ke sekolah, katalah berlaku satu kecurian, maka kawannya menuduh dia mencuri. Kita tahu anak kita baik, dia takkan ambil barang orang, maka dia pun balik nangis mengadu pada kita, kata bahawa kawan kata dia curi barang. Maka apa yang tuduh kawan itu menyebabkan dia sedih, betul. Tapi kita sebagai bapa, sebagai ibu, kena memberitahu kepada dia, nak Kak Long, Abang Long, bahawa ayah tahu Abang Long orang terbaik, Abang Long tak akan mencuri barang orang. Ayah berkata, ayah jadi saksi atas kebenaran Abang Long. Cukup anak, walaupun orang tuduh Abang Long, tapi nak buat macam mana, itu tuduhan kata-kata orang. Tapi Abah letakkan Abang Long lebih tinggi daripada apa yang mereka katakan. Tuan-tuan, itu satu rahmat daripada Allah. Bila Allah mengatakan demikian kepada seseorang, maka ia merupakan satu nikmat yang sangat besar. Itu sebab ada satu hadis ini lemah, tapi dibawakan oleh para ulama, kisah tentang seorang bernama Harithah. Harithah ni seorang sahabat Nabi. Nabi bertanya kepadanya, kaifa asbahata ya Harithah? Lalu Harithah menjawab, asbahatu minal haqqan wa ka'ni anzur ila arsy rabbi barizan wa ka'ni anzur ila ahli nar wa hum yatazawaruna fiha wa ka'ni anzur ila ahli nar wa hum yata'awuna fiha. Wahai Rasulullah, saya merasa iman yang ada ni sangat menyeronokkan, menggembirakan saya. Seolah-olah saya melihat dalam ibadah yang saya lakukan lepas qiyamul lail itu, arasy Allah itu terang di depan saya, dan saya melihat
ahli-ahli syurga itu sedang menziarahi satu sama lain, dan saya melihat ahli neraka itu sedang menyolong, menjerit, meminta bantuan. Maka Nabi telah memberikan pengiktirafan kepada Harithah ini yang berkata, abdan nawarallahu qalba, ya Harithah, ilzam, wahai Harithah, apa yang kau katakan itu satu nikmat daripada Allah, maka kekallah engkau melakukan kebaikan. Maka bila Allah menyayangi seseorang, tuan-tuan, Allah seperti dalam ayat ini berkata, Allah akan mewahyukan kepada Jibril untuk berkata kepada sekalian penghuni langit, aku cinta kepada fulan, inni uhibbu fulanan fahibu, aku sayang kepada fulan, maka sayangnya dia. Maka Allah akan letakkan kabul kasih sayang itu masuk dalam hati semua makhluk. Malaikat-malaikat langit, malaikat-malaikat ni pula akan berkata kepada yang ada di bumi, maka semua yang ada kat bumi itu menyayangi fulan bin fulan kerana Allah bersaksi menyayanginya. Sebaliknya, kalau Allah benci kepada seorang, tuan-tuan, maka Allah akan meletakkan kebencian itu pada Jibril, dan Jibril pun akan mengatakan kepada sekalian malaikat, Allah benci pada fulan. Maka kebencian itu akan turun bersama yang ada kat bumi untuk membenci fulan bin fulan. Jadi ayat ini memberikan kepada kita satu ketenangan, kebahagiaan kepada Nabi SAW dan kepada kita yang mengikuti Nabi ini, bahawa cukuplah Allah. Apa sahaja manusia kata itu tak penting. Kau dah buat kerja kau, sudah. Kau dah buat banyak kebaikan tapi orang tidak recognize, orang tidak hargai, tak apa, itu bukan urusan kau. Itu kerja kau dah selesai. Jadi kepada tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kalau kita mengalami kesusahan dalam hidup, kepayahan hidup, banyaklah ucapkan la haula quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jangan lupa untuk membaca doa yang telah saya ajarkan. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa asli sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, aku meminta kepada Kau petunjuk dan Kau bagi petunjuk, lalu aku berniaga, aku ditipu orang, tiada tempat untuk mengadu kepada Kau, ya Allah. Ya Allah, orang ni nak berkahwin, aku ajar dia istikharah, dia nampak yang baik-baik, dia berkahwin, kemudian tak kekal perkahwinannya, aku serah pada Kau, ya Allah. Jadi kena banyak ucap Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih sya'ni kullah la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhanku, rahmatmu yang ku tagihkan, ku dambakan, ku harapkan. Janganlah biarkan diri aku mentadbir diriku sendiri walaupun sesaat, cuma sekelumit waktu yang pendek sekalipun, tanpa bantuan bimbingan daripada-Mu. Kasihanilah aku, wahai Tuhan. Tuan-tuan, jadi cukup setakat dulu. Sekian baik semua daripada Allah, kurangan milik manusia. Ampun maaf atas segala kelemahan, keaiban, kekurangan saya. Andai ada peluang untuk tuan-tuan, besok pagi saya akan berada di TV3, TV9 untuk Tanyalah Ustaz 6.30 pagi. Tuan-tuan dari kelapangan, silalah tonton dan sampaikan kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di luar. Besok tajuk saya berkaitan dengan Masjid Al-Aqsa, juga berkaitan dengan surah Isra ni. Mudah-mudahan tuan-tuan ada kesempatan untuk menonton. Kalau tak ada pun, khabarkanlah kepada ayah ibu, adik-adik untuk tonton. Semoga ada kebaikan, ada hidayah, perkara yang baik-baik yang boleh kita pelajari di situ. Jadi di akhir ini sekali lagi saya merayu kepada tuan-tuan, andai tuan-tuan ada peluang untuk memberikan anak-anak kita buku-buku pada waktu cuti sekolah, buku latihan topikal, berbagai-bagai topik daripada darjah 1 sampai darjah 6, UPKK, PSR, PSRA, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Maklumlah anak kita duduk rumah, tak ada aktiviti. Kami di Telaga Biru boleh membantu tuan-tuan dengan buku-buku sekolah, buku-buku topikal berbagai tajuk, math, sains, fizik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab. Alhamdulillah, pendidikan Islam semua ada. Andai tuan-tuan berminat, tuan-tuan boleh menghubungi nama-nama yang tertera yang telah pun dipostkan oleh Puan Intan Husna tadi, juga oleh saudara Safwan, saudara Farid Mirzan, saudara Faizal, Ridwan Zaino, dan siapa sahaja yang boleh tuan-tuan hubungi dalam talian yang diberikan. Dan ada cikgu-cikgu yang memerlukan buku untuk anak-anak murid, jangan rasa keberatan untuk murid kami. Dan dari tuan-tuan pun ada buku, perempuan pun ada buku-buku nak ditulis sama kami telah bersedia. Kami dalam projek untuk menobatkan bahasa Melayu, bahasa Jawi, bahasa Arab, bahasa Inggeris sekarang dalam segala buku yang kami terbitkan. InsyaAllah semuanya ada. Jangan lupa untuk menghubungi pihak yang tertera namanya dekat Facebook ni, bagi mendapatkan buku-buku tersebut untuk pengisian anak-anak kita musim cuti. Takut mereka membuang masa tanpa perkara yang baik dan manfaat. Dan bagi tuan-tuan yang minat untuk melakukan ibadah korban, jangan lupa kami di Zahan Travel mampu membantu tuan-tuan untuk melakukan korban dan akikah
sama ada di Syria, di Mekah dan juga di Afrika. Ni 3 tempat yang kita cuba untuk membantu tuan-tuan, bekerjasama dengan tuan-tuan bagi membantu umat Islam yang berada dalam kesusahan di sana. Walaupun kita tak menunaikan ibadah haji, tapi di Mekah ibadah haji berjalan macam biasa, cuma kita yang tak pergi. Ada orang susah di sana yang kita cuba raikan dengan ada ibadah kurban dan akikah yang tuan-tuan salurkan kepada Zazan Travel. Itu kami hantar ke sana, salah satu tempat yang insya-Allah bagi tuan-tuan minat, tuan-tuan boleh menghubungi Ustaz Faiz Mukhtar, CEO kepada Zazan Travel. Mudah-mudahan ada perkara yang boleh tuan-tuan bersama dengan kami. Setakat ini saja dulu. Terima kasih atas segala budi baik, jasa baik tuan-tuan mengingatkan saya, dan nampaknya di Telegram pun aktif, macam-macam perkara dikongsikan. Ada kuliah-kuliah yang baik juga dikongsikan oleh sahabat-sahabat saya, ustaz-ustaz dan juga ustazah-ustazah. Jangan tuntun daripada seorang saja, lihatlah sebanyak boleh guru yang boleh kita dapatkan ilmunya, timba mutiara-mutiaranya. Jadi seorang melengkapkan yang lain. Innaka la tadri khata'a muallimik hatta tadrus min ghairihi. Kamu tidak tahu kelemahan gurumu sehingga kamu dapat belajar daripada ramai orang lain. Sekian daripada saya. Sama-samalah kita menangguhkan kuliah malam ni dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'aini wa aslihna sya'na kulla la ilaha illa anta. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha zanban illa ghafartah wa la maridan illa shafaitah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah ولا مصيبة إلا نفست ولا عذابا إلا زوجت ولا عقيما إلا أنجبت له ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ada soalan ni, bagaimana nak join Instagram, Telegram, Telegram jadi tolong masukkan Telegram kita kat sini untuk siapa join. Tadi ada soalan lagi, apa soalan lagi? Website online semua ada tak buku Ustaz? Ada, semua ada di website online. Boleh tengok di www.telagabiru.net.my. Website Telaga Biru ni mengandungi buku-buku yang saya sebutkan dan juga buku-buku saya, alhamdulillah. Tapi jangan tengok Telaga Biru negara lain Ada Telaga Biru di negara lain yang promosi benda-benda lain. Maksudnya Telaga Biru Malaysia, www.telagabiru.net.my. InsyaAllah ada bahan-bahan yang baik untuk diisi koleksi buku-buku kutub khana di rumah kita masing-masing, di pejabat, di masjid kita. Jadi boleh tengok daripada Farid Mizan ni apa yang dimasukkan sini. Siapa yang nak masuk Telegram, Telegram sahabat-sahabat Ustaz Zahazan, insyaAllah nanti dimasukkan kat sini. Minta tolong, terima kasih kepada semua. Ummu Amar, kakak tersayang, Ummu berbagai ummu ada kat sini. Farid Misfar, Muhammad Asfani, Rayana Hakimi, Gi Kaluk, Hamidi Hussein, Ummu Muaz, kakak saya yang saya sayangi, semua yang hadir, Ahmad Fawaz, Jamil Jamal, Kitchen Mai. Esok ada rakaman ulangan atau live? Besok live besok, tapi boleh tengok nanti, tonton di di TV3 ada ulangan insya-Allah. Okey, Ayuni Syukur perlukan Telegram. Tolong Ustaz Syafiq Murad ke ataupun Ustaz Faiz tolong maklumkan kat sini Telegram kita yang boleh tuan-tuan masuk. Terima kasih Sulaiman Ahmad, Nur Faizal Ismail. Jumpa lagi pada esok insya-Allah. Kenang saya dan doa tuan-tuan, dalam tahajud tuan-tuan, dalam Quran, bacaan Quran tuan-tuan, dalam sunat-sunat tuan-tuan, sunat fardu tuan-tuan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.